company punya profit. Tapi engkau masih ada untung 10%. Okey ke tak? Okey ke tak okey, tanya dia. Tapi kalau dia cakap tak nak, aku tak nak juga. Kalau emas naik 4%, aku nak untung 4% juga. Cakap dia, tak apalah. Aku tak boleh buat apalah. Sedangkan emas naik 4%, sebenarnya kau untung 40%. Tak nak. Aku nak untung 4% saja. Maknanya GLA 1/10 ni bukan untuk dia. Faham tak saya cakap ni? Ini saya dah tunjuk in detail ni malam petang ni. Jadi korang nak tambah emas lagi ke tak? Nak tambah GLA lagi ke tak? Tambah. Ditambah. Daripada jumlah yang kau invest. Jadi bila dia dengar dia dapat 10, company dapat 3, dia berbulu tak? Macam mana? Bukan berbulu lah. Dia happy ke tak happy? Sofa, ulang balik ayat tu anak kopi. Ini yang nak minum kejap. Kita minum dulu. Okay. Saya ulang Perry lah. Get ready Bro, company ni spread dia 3%. Apabila harga emas naik 4%, company ambil profit 3%. Jadi dekat engkau masih ada baki lagi 1%. Tetapi 1% ini adalah keuntungan 10% daripada modal yang kau keluarkan. Jadi kau dah untung 10%. Company ambil 3%. Kau happy ke tak? Happy. Jangan suruh ulang, tak jadi lah. Ibrahim pendek cakap, buka 3 kali tak jadi. Dia boleh ulang 2 kali je. Okey, Paris? Okay. Tadi Paris ke Kak Nim? Okey. Jadi, kalau anda mahir, kita bagi macam-macam angle. Kalau dalam presentation kita, sesi coaching kita tak tunjuk table ni sebab apa? Sebab kita dekat presentation, kita tunjuk berdasarkan leverage. Calculation based on leverage. Yang ini calculation based on price. Faham tak? Sebab tahulah sesi teknikal macam ni kan. Orang aku suka tengok gambar, beli 1, cari tambah 9, jadi 10. Calculation ni sama. Sebenarnya itu calculation yang sama. Cuma saya nak tunjukkan sini lebih in detail sebab saya tahu anda yang terlibat dalam quantum meter, especially my introducer, dealer. Sekarang ni kita nak cerita dengan businessman. Macam anda jumpa dengan orang unit trust. Okay? Macam anda jumpa dengan kawan-kawan kita yang dekat sebelah sana. Macam anda jumpa dengan geng-geng public mutual. Show them numbers. Bila kita tunjuk orang numbers, tang mana dia orang nak pertikaikan? Hari ni, bila anda jumpa dengan orang yang terlibat dengan kewangan, contohnya dia dah buat public mutual 20 tahun. Hari ni anda cakap kat dia macam ni tau. Engkau beli 1, lepas tu kau dapat 10. Kau beli 1 gram, dapat 10 gram. Benda ni takkan masuk akal dekat orang yang dah buat bidang kewangan. Sebab apa? Sebab dia cakap, alah ini scam. Tapi kalau you pandai menggunakan Excel ni, untuk dia orang lah. Tapi presentation ni, you kena buat. Saya bagi tahu pada anda. Anda kena buat. Kena tunjukkan nilai tu. Kena tunjukkan ni. Kena masukkan, kena tukar tarikh. Anda kena buat. Anda jangan share GLA projection ni dalam WhatsApp. Anda akan membunuh tanpa niat. Sebab dia tak tahu macam mana nak guna. So, saya galakkan kalau anda ada introducer, ada dealer
mula train dia orang guna projection ni. Jadi kita tunjukkan. Nampak tak? Dalam masa 120 hari. Kalau dalam masa 120 hari, emas naik 10%, emas naik 4%, kau dah untung 10%. Okey tak okey? Untung 10% pun okey. Kalau macam tu aku letak sejuta lah. Kalau kita tunjuk macam ni pada orang bisnes lah. Sebab saya pun orang bisnes kan. So, macam orang bisnes, dia tak harap untung 100%. Faham tak? Orang yang bisnes yang kilang, dia ada kilang ke okey, dia dah, macam mana saya cakap lah, golongan T20 lah saya cakap. Orang T20 ni gaji 30-40 ribu sebulan kan. Dia orang tak nampak tau untung 100% ni. Sebab dia orang dah gaji banyak dah. Okey. Tetapi kalau kita boleh tunjuk kat dia orang boleh untung 20 ke 30%, dah cukup baik dah bagi dia orang. Sebab dia orang akan masuk sikit-sikit. Dia orang masuk 100 ribu, 500 ribu. Contoh, anda pernah tengok tak yang baru-baru ni ada koperasi Raudah ke? Kuasa apa yang masuk? Itu dengan Puan Aida. Masuk berapa PPIM tu ke? apa nama koperasi tu? POPPIM, Koperasi Persatuan Pengguna Koperasi Pengguna Islam. PPIM. Saya nak bagi tahu lah. Okey. Dia orang bukan harap nak dapat 100% pun. Kalau boleh dapat 1 ke 2% sebulan, duit tu dah boleh cover aktiviti PPIM. Faham tak? Betul. Sebab itu dia orang masuk volume 2 juta. Kalau 2 juta, kalau 2 juta, anda bayang sebab ada permintaan. Coach, boleh tak buat 1 unit? Ni saya buat pengiraan 1 unit lah ni. Nampak? Modal 250 USD. Ini saya buat based on permintaan anda. Sebab bila saya buat presentation 10,000, apa cakap, boleh tak buat kecil sikit? Tu saya dah buat kecil lah. 250 USD. Kan? Jadi kalau koperasi tu dia masuk 2 juta, naik emas naik 4%. Koperasi masuk 2 juta, harga emas naik 4%. Soalan saya, berapa koperasi untung? 10%. Juta. 10%. Yes. Dia dapat 1%. 10% daripada 2 juta. 200 ribu. Sebab 3% kan spread, which is itu profit pada company. Maknanya ada baki 1%. 1% tu bersamaan dengan 20%. 1% tu bersamaan dengan 10% daripada modal dia masuk. Kalau modal dia masuk 2 juta, jadi 2 juta kalikan dengan 10%, 200 ribu. Okey tak okey? 200 ribu. 200 ribu. Okay. Sebab tu, kalau anda ada duit banyak, bagilah kat saya. Saya nak pinjam setahun je. Saya pulang balik modal tu. Tak rugi. Saya pulangkan balik. Tapi profit saya ambil lah. Ataupun saya ni, bagi saya sejuta, untung 4%, maknanya kita dapat 1% kan? 1% tu kan 10% kan? 10%, 5% anda ambil, 5% saya ambil. Pun okey juga. Okey juga. Boleh, Bagi boleh. dua kan? Bagi dua boleh. Kongsi. Beli atas nama saya. Lepas tu saya punya commission 14% pula tu. 14% daripada 1 juta. Okey tak? Commission 14% guys, jadi merchant. Boleh. Sumbangan 1 juta kali 14% berapa? 140 ribu. Kalau macam anda, okey, anda dealer. Commission anda 7%. Orang masuk 1 juta, anda dapat 70 ribu. Dia untung 1%, dia dapat 100 ribu. Okey lah. Jadi anda tahu tak 3% tu? 3% tu 30%. 30% daripada, kan nampak tak? Ni ada negatif 29 ni. Negatif ni lebih kurang 30% lah. Daripada 30% tu, yang negatif 30% tu, which is keuntungan syarikat lah. Syarikat hanya ambil 10%. 20% lagi, syarikat ni share dalam reseller program. Tengok,
introducer ambil 2. Dealer ambil 5. Merchant dealer developer ambil 3.5. Merchant ambil 3.5. Merchant developer ambil 3. Senior merchant ambil 3. Cukup tak 20? Sebenarnya company quantum metal ni dah lah spread dia kecil. Dia cuma ambil 10% je. 20% dia bagi dekat reseller program. Maknanya kalau anda tanya, show me the money. Kalau anda tanya saya, show me the money yang besar punya adalah dekat reseller program. Kalau anda nak ambil 20% tu lah. Tapi bagi saya 7%, babe. Okey. Bukan saya nak suruh anda cari orang, tapi saya cakap kita harus berbangga, kita jadi klien quantum metal yang dibayar. Maknanya kita masuk sebab kita nak tunggu kita punya untung. Tapi in the meantime, kita nak tunggu kita punya untung, kita boleh ajak kawan-kawan untung macam kita juga. Kau tahu tak, harga emas naik 4%, company profit 3 dan kau dapat baki 1. Tapi 1% tu sebenarnya adalah mewakili 10% daripada modal kau. Kau rasa macam mana? 10% tu kot. Kalau macam tu aku masuk 10,000, aku untung 10%, 1,000. Kalau aku masuk 100,000, untung 10,000. Kalau itu aku masuk 100,000 lah. Nampak tak? Anda tak payah susah berbelit-belit mulut nak cerita tentang tentang apa? Tentang konsep. Sebenarnya orang bisnes dia nak tengok numbers. Tapi bila anda gagal tulis numbers, mula ke depan ke belakang kan. Jadi dah tahulah macam mana skill nak present GLA untuk orang bisnes. Tajuk petang ni, how to present GLA 1 kali 10 kepada orang bisnes. Tajuknya begitu. Tapi kena mahir, kena mula buat. Okay? So, setakat ini, sebelum saya nak pergi topik GAA, Gold Advanced Asset, yang semalam ada Gold Advanced Account, semalam ada permintaan daripada Kak Arifah. Kak Arifah ada dalam ni? Ada. Kita akan sambung GAA. Tapi sebelum saya nak tukar slide, tukar pada topik GAA, sekarang pukul apa? Okey, ngam. Okey, sebelum saya nak pergi topik GAA, ada tak soalan nak tanya tentang Excel ni dulu? Rasa dapat satu, rasa macam confident tak? Nak present besar kepada businessman. Coach. Ya? Coach tak? Dengar. Okey, kita cuma isi yang kolom kuning kan? Ya. Dengan Dayan lah, berapa hari berapa harga ni. Lepas tu 10% tadi $66,000. Yang today's fixed rate tu, DC. Itu saya membayangkan lagi 110 hari duit Malaysia kembali kukuh. Cewa. Tapi kalau anda rasa duit Malaysia lagi 110 hari tak okey, anda tukarlah, nak tukar rate berapa? Kita cakap dia, kau bayangkan waktu kita nak keluar duit nanti, duit Malaysia jatuh. Bukan cakap kita tak sayang negara Malaysia. Tapi kau bayangkan duit Malaysia jatuh. Waktu tu $1 RM5. Kau happy ke tak happy? Kau happy ke tak happy? Dalam sejarah orang RM5. Nak ceritakan lah. Betul. Jadi kenapa kita kadang-kadang kita main dengan numbers dengan dia. Dia pun jadi bila kita buat macam ni, kita buat sesi bercerita dengan kawan-kawan, kita kena cakap dengan dia, kita tengok dia fikir apa. Aku pun rasa betul lah duit Malaysia lagi 110 hari ni. Mungkin $1 RM5 ataupun mungkin $1 RM13. Tapi janganlah $1 RM13. Habis investment aku. Nak tanya pandangan lah. Okey. Ini siapa, Kak Rehan ke? Ya, saya. Okey. Saya punya business partner dah cukup 25 unit 1 kali 10. Okey. So dia ada utarakan kat saya dah 3-4 hari dia terfikir sebenarnya masa mula-mula dia bumpkan 30 tu sebenarnya dia nak letak kat JSA sahaja. Okey. At that time, so kita pun tak tahu masa tu masing-masing baru 3 hari, baru 4 hari.
Then kita minta pandangan Coach Firdaus, and then Coach Firdaus laburkan dekat 30 tu dekat dia punya GLA. So it's okay lah, fine lah. It's okay lah, dia kata dia tak menyesal pun, biarlah kat situ. Dah cukup 29. Then dia cakap dengan saya, insyaAllah dalam sehari dua nanti dia akan masukkan lagi dalam GSA dalam 20. InsyaAllah, okay. So saya pun ada cakap dengan dia, Kak, sementara harga tengah jatuh, why not JLA kan, untuk generate, sebab you pun dalam nak, aku kata nak cover beberapa hutang. And then dia cakap, tak apalah, cukuplah 29 unit tu, nak letak je dekat JSA 20k tu. Sebab in time dia nak buat belanja hangus, dia boleh pakai yang dekat JSA tu. It's okay, sebab itu dah memang kehendak dia. Lepas tu soalan dia? Itulah sebab saya kata, akak tak nak tambah ke JLA? Saya tanya macam tu. Tapi dia memang dah, dia kata macam mana? Aku kena masuk dekat JLA juga ke, atau biar ke 20 tu dekat JSA sahaja? Okay. Itu yang saya pun, saya sebenarnya kata terpulang, itu duit akak dah buat kat mana, tapi sementara tengah emas murah ni kan, apa salah saya cakap macam tu. Okay. Sebab dia kata kat situ kan coach cakap paling kurang 25, dah cukup tu 29 dia cakap. Okay. So soalan pertama saya, dia dah layak jadi dealer ke belum? Belum. Kenapa tak cukup? Berapa lagi tak cukup jadi dealer? Tak, itu kan personal dia. Dia buat personal dia. Okay, faham. Itu So tak boleh buat apa sekarang lah. so dia cakap kalau untuk melaburkan coach cakap paling kurang 25 unit, dia dah ada dah. Dia memang melebihi saya lah unit dia tu. So dia kata aku nak simpan je kat JCA sebab in case aku terkenang-kenang bila waktu keluar belanja duit dapur tu. Betul. Habis itu je. Okay. So dia kata why not, daripada duduk dekat situ ASB pun kita kata confirm tak dapat apa pun tahun depan. Dia cakap dengan keadaan ekonomi Malaysia macam ni, dengan PKP tak sudah. Okay. So why not aku keluar, aku letak je kat JSA. Bila aku nak guna, aku aranukan dulu. Betul. Betul boleh juga. Aku cakap macam tu. Kata Betul terpulang lah kata cakap. Kalau tanya saya, jawapan dia semua betul. Itulah saya kata sebab itu duit akak. Apa pandangan saya macam tu lah. Tapi kalau rasa nak tambah dekat JLA pun why not, sebab sementara harga masih murah. Saya cakap gitu je lah. Sebab tu kalau akak Rehan masuk awal tadi, saya ada tunjuk gambar tau. Saya tak kesempatan tadi. Memang ada hasil. Nanti saya tunjuk boleh gambar tu. Jadi gambar tu dia bagi inspirasi tau. Jadi anda faham tak sebenarnya apa saya buat tau? Gambar tu pun antara sebab saya dapat closing satu orang join. Saya hantar gambar tu kat dia. Dia tengok gambar tu. Lepas tu saya cakap macam tu lah agak kita satu masa nanti bro. Mungkin harga hari ni 264 ni akan jadi kenangan. Mungkin lepas ni nak beli emas mungkin harga 300 lepas ni. Tak pasal-pasal tu buka akaun simpanan emas kan. Sometimes the best marketing when you not do marketing. Jadi dia macam itulah. So itu bukan soalan tu tadi Kak Rehan bercerita. So tak ada soalan lah tentang Saya tanya nak dapatkan pandangan coach. Biarkan dia tanya pandangan. Dia macam mana? Pandangan dia betul. Maksudnya bila dia nak pakai jelah. Kita ni letak duit dalam JLA 1/10, bukan semua kita nak letak, tapi kita kena pastikan duit yang kita nak letak tu pastikan dia bukan tabung kecemasan. Ataupun tabung keperluan. Jadi dia dah letak dekat mindset dia nak letak apa tu sebagai keperluan dia. Bagus juga. Itu bagus juga. Sebab dia pegang kata coach kata paling kurang 25. Dia cakap cukup lah tu 29 unit nak buat apa lagi. Kalau macam tu saya minta maaf pada semua. Itu adalah kesilapan saya. Sebenarnya yang terbaik adalah 150 unit. Up pula lepas ni. Lepas ni saya akan betulkan balik presentation. Lepas ni yang terbaik adalah 150 unit. Allahuakbar. Sebab memang saya akui itu memang lagi banyak itu, lagi bagus tu kan. Itulah kesilapan saya. Saya minta maaf. Saya buat lepas permohonan maaf secara terbuka kepada semua orang. Kita tukar target. Kita letak 150 unit. Aku cakap 25 pun salah aku juga. Okay, aku betul kan? Tak ada lah sebab dia pegang itu. Dia kata macam dah worth it sangat lah. Macam dah okey lah nanti cukup 29 tu. Sebab apa tau? Saya kira macam ni. Sebab benda tu saya buat untuk diri saya sendiri dan isteri. Kami nak enjoy duit setiap tahun 30,000. Mana duit tu kalau dia pergi tak kembali pun, kami happy tau. Sebab saya dah kira balik kalau boleh melancong hujung tahun ni kan. Berangan lah konon lah. Jadi kita dah baca dah 30 tahun dalam kos lebih kurang 300-400 shopping dekat Shopee.
Anak saya gila Shopee sekarang. Jadi beli barang kat Shopee, beli benda yang kecil-kecil, apa benda tekan-tekan pun dah 40. Jadi kita tahu 30,000 adalah untuk spend lah. Hidup kita ni tak boleh kita fikir nak berjimat sangat, asyik nak jimat je kan. Sometimes ada benda yang kita tak mampu beli untuk anak-anak. Saya Apa dia? paling cheapot pun 5,000 nak balik kampung tau. Paling cheapot. Bukan apa, sebab apa tau saya cakap ni. Kadang-kadang kita memang nak berjimat, tapi ada benda yang kita kena spend. Sebab apa tau? Nak membeli kegembiraan anak-anak tu. Saya seronok lah. Jadi macam tu lah. Bukan maksud saya, dia ni manja anak. Bukan, kalau dah ada jalan, maknanya duit yang untung 30,000 tu bukan duit pada saya. Duit tu, 30,000 tu tetap modal saya, betul? Yang dapat 30,000 tu adalah bonus daripada keuntungan harga emas. Yang saya habiskan adalah keuntungan tu, bukan modal. Yang masalah kita ni, gaji 4,000 tapi habis sebulan 5,500. Macam mana boleh short 1,500 tu? Sebab tak lain tak bukan, kita meminjam untuk enjoy. Contohnya ada kad kredit. Sepatutnya kad kredit tu bukan untuk beli barang-barang yang tidak bersifat keperluan. Sebab keperluan kan kita nak rolling. Bayangkan you ada kad kredit 10,000, beli jam tangan Tag Heuer dah dekat 7,000. Kenapa? Itu salah lah. Tapi macam saya pula nampak, kenapa saya syorkan at least kita target 30,000. Supaya modal kita tak hilang. 30,000, mungkinlah kalau boleh jimat, kita 15,000 kita habiskan. Jadi ada baki lagi 15,000. 15,000 tu kita simpan. 30,000 masuk balik. Ini cara bagaimana kita nak guna ekosistem yang ada dekat Quantum Metal. Dan saya doakan semua orang boleh dapat 30 unit seawal yang mungkin. Cara dia, Amin. saya dah bagi tahu tak. Kalau you tanya saya, show me the money. Show me the money. Saya dah tunjuk dah, nampak tak ini? Ni. Yang saya tandakan ni. Ni. 29.13%. 20% ada dekat situ. Dalam mana? Dalam Go Reseller Program. Okey? Macam mana bos boleh kira token ni boleh kira calculation? Sebab tu dia jadi token. Kita jadi agent. Kalau kita boleh kira macam tu, tak lama jadi Quantum Metal Safarudin lah. Okey? Okey, sekarang ni kita nak pergi JLA. Anda masih bersama dengan saya? Masih. Alhamdulillah. Ada. Akan berganja. Okey, saya bagi peluang. Anda tanya soalan tentang JA, saya jawab berdasarkan apa yang anda nak tanya. Siapa nak saya present apa? Anda nak saya present apa tentang JAA? Ajar banyak kali ajar dah. Tapi petang ni anda bagi saya satu study case. Kita nak buat macam mana? Bunyi angin kuat sangat. Coach. Azwan Senawang. Okey, ya. Okey, saya JA ni yang konsep Arahnu tu kan? Ya, betul. Yang perbelanjaan hangus tu. Okey. Okey, dia sesuai untuk perbelanjaan hangus. Okey, perbelanjaan hangus ni yang kita tahu dia monthly. So, mana benda tu kita kena buat every month. Yang beli dekat JSA tu. Yes. Buat Arahnu tu. Every month. Ideanya begitu. Supaya sebelum kita berbelanja, kita sandarkan duit kita kepada emas dan kita dapat duit balik baru kita berbelanja. Okey, kalau kita buat every month, contoh kita punya perbelanjaan hangus sebulan 5,000. Okey. Kalau kita buat 5 kali, maknanya kita dah buat pinjaman dengan QM sebanyak 25,000, 70% become banyak juga lah. Tu nanti nak kena bayar. Okey. Tu macam mana tu coach? Okey. Tips daripada saya. Pada peringkat awal, kita janganlah buat satu tindakan yang drastik tanpa kita berbincang dengan Menteri Kewangan yang ada kat rumah tu. Finance Ministry. Sekejap dia tanya, duit abang mana? Duit abang habis dah beli emas. Sekejap dia tanya, emas tu siapa punya? Emas tu dekat mana? Kan panjang cerita. Nanti tersalah sebut pula emas tu dah, kau cari pasal lah kan. Jadi kita mula dulu, tip saya, tip petang ni, mula satu dulu, installment kereta.
Sebab apa saya cakap installment kereta? Sebab dia tetap kan? Mula ini dulu. Sebab duit kita kalau dia kurang, yalah kita kan duit kita kan ngam-ngam. Kalau tiba-tiba dia lari dalam 25% kan pening kepala. Betul. Mula dulu satu-satu. Installment kereta atau mula dengan yuran sekolah anak. Kereta dah bayar potong bank apa coach. Buat benda lain. Ataupun memang kita macam ni Rumah, bayar rumah. Bayar rumah ataupun macam ni lah. Saya tak tahulah macam mana anda bayar anda punya TNB. Tapi saya punya elektrik tu sebulan 100 ke 400, 300 ke 400, saya tetap bayar TNB saya 400. Faham tak? Ini saya bayar TNB. Saya mungkinlah saya nak bantu kerajaan ke apa, tapi susah tau. Anda pernah tak melalui zaman elektrik tiba-tiba naik, tiba-tiba turun dulu? Dulu cerita pasal ni kan. Jadi bila saya melalui benda tu, saya tak kira. Sekarang ni kalau tengok saya punya bil elektrik pun, dia ada macam dah lebih bayar pun ada. Negatif. Jadi saya memang beritahu mak, ni 400 bayar elektrik. Dia cakap, bang, bulan ni rupa-rupanya bil elektrik kami 170 je. Sebab apa tau? Sebab kan 6 bulan ni kerajaan bagi apa? Bagi diskaun. Ada rebate. Jadi dia cakap dengan saya, boleh tak kita bayar 170? Saya kata tak payah. Memang kita buat bisnes, kita dah allocation. Kita dah allocate duit untuk bayar TNB. Style saya macam tu. Supaya nanti ada bulan yang ke depan tu, 6 bulan lagi kami refresh balik. Oh macam ni tau. Faham tak? Jadi saya tiap-tiap bulan saya akan buat ini dulu. Tapi yang pastinya yuran anak saya sebulan RM700 confirm. Ini memang saya GAA kan. Sebab saya cakap kat rumah, awak tahu tak, lepas anak masuk sekolah kita dapat balik duit tu. Ini memang yang saya buat. Tapi kadang-kadang orang tanya, habis coach beli beras tu, beli barang kat Maidin? Jawapannya yang mana sempat saya buat. Yang tak buat, saya pakai je duit saya. Faham tak? Saya kena jujur lah dengan anda. Apa ni si Syahal lagi di depan mana ni? Mute. Saya confused tak? Ingat tak cakap dengan saya tadi? Nampak tak? Harap dapat menjawab soalan Wan Sorry, salah. Ambil satu dahulu. Masak ni apa tu? Mana ada tu? Kita pakai habis. Ada. Okey. Boleh Wan Okay coach, macam ni. Saya punya maksud tadi tu, setiap bulan kita buat Ranu 1,000. Okay, bulan pertama 1,000. Okay, bulan kedua kita buat lagi 1,000. Bulan ketiga 1,000. 1,000 sampai bulan kelima dah ada 5,000 kita buat macam pinjaman dengan QM kan. Okay, 5,000 tu makna kita punya hutang kami tambah. Jadi kita mengharapkan bila harga emas naik baru kita boleh cover balik hutang tu, betul tak? Okay. Tapi kalau emas masih harga tu tak boleh nak cover lagi, kita perlu tunggu lagi ke tu macam mana? Okey, saya tanya Wan kau rasa lagi 1-2 tahun emas naik ke tu? Naik. Okey, kau dah jawab kan dah. Okey. Nah, itu betul. Bila saya bercerita dengan kawan-kawan, dia cakap sama macam tu kan. Maknanya kita mengharapkan. Lepas tu saya tanya balik kat dia, kau rasa lagi 1 tahun naik ke turun? Dia cakap naik. Saya kata settle lah. Okey. Tapi saya cakap macam ni lah. Yang apa yang menarik, maknanya saya start cerita Tolong mute. Kalau anda tak tanya, anda tolong mute. Saya nak start Okey. Kita ambil contoh anda pinjam anda pinjam, kita ambil kecil sikit lah, 10,000 lah boleh. Ini total. Ini total untuk tahun untuk tolong mute. Okey, untuk tahun 2021. Sampai akhir tahun ni terkumpul lah 10,000. Boleh? Okey. Kejap tak? Ada Power Rangers kat belakang tu. Boleh tutup ni tak? Minta tolong mute jap. Minta tolong mute. Ya. Firdaus keluar ke? Tadi tu. Okey. Tahu. Oh, admin. Okey. Katalah pada tahun 2021
terkumpul semua 10,000. Okey tak? Saya buat banyak sikit lah. Saya buat sini lah. 20,000. Okey, ngam. Sebab apa tahu? Sebab apa yang saya buat, bila harga emas jatuh pada bulan 3, saya ambil kesempatan untuk settle hutang-hutang. Kalau nak tahu, saya bulan 3 tahun ni baru settle hutang PTPTN. Cik, tak kita tahu Sebelum ni duk bayar sikit-sikit. Sebab kan boleh bayar sikit-sikit. Jadi saya settlekan lebih kurang dalam 11,000. Okey, hutang PTPTN. Sebab apa? Sebab saya arahnukan duit saya untuk bayar PTPTN. Inilah masa untuk settle hutang. Sebab harga emas tengah jatuh. Okey. 20,000. Kita tengok tahun 2022, kita tak ada duit. Tahun 2022, kita tak ada duit nak bayar 20,000. Kalau kita punya pinjaman 20,000, 20,000 mewakili 75%. Berapakah jumlah emas kita? Siapa-siapa tolong kira sekejap. Sebenarnya emas sebenar anda berapa? Berapa? 15. Pinjam 20,000 takkan emas kita tu. Okey. Mas, Cuba. jumlah nilai mas. Berapakah nilai sebenar nilai emas anda? 20,000 bagi 78 kan? PSC. 35,000. Betul? 35. Ya ke? Ya. 8 gram. 25. Berapa? 25. Betul tak betul aku ni? Jangan kak, memang gaduh laki bini kak. Duit tak tahu ke mana. 25 lah. 25. 35,750 tak silapnya. Tak. Dia fikir orang ni. 20,000 tambah dengan 25% kan? Sat. Kejap 20,000 bagi 250 berapa tadi harga emas? Kira. Tolong kira sekejap. Wah, emas. Tanya keren. Emas sebenar anda. 78 gram coach. Berapa? Baru dapat gram. Dah RM. RM. 25K. 25,000 coach. Belum. Jangan kira betul-betul. 20,000 tambah dengan 25 kan? 25%. Lebih. 20,000 bagi dengan harga emas berapa ratus tu? Baru dapat gram. Bukan saya tanya gram, saya tanya nilai duit. RM. 26,66666. Lebih kurang ni lah. Korang ni. Malas nak kalkulator tu. Okey. Oh, Maknanya katalah tahun 2001 kita dah buat pinjaman Rahnu GA 20,000. Bermakna emas kita sebenarnya adalah RM26,666 yang kita dah simpan dalam apa? Dalam kita punya ni. Holding. Dalam apa? Holding inventory. Nampak tak? Ini okey, jadi kita dah 20,000. Katalah tahun 2022 ni kita tak ada duit nak bayar ni lagi. Apa kita kena buat? Jadi kita bayar 20,000 kali 3.5%. Berapa? Berapa? 7,000. Menakutkanlah korang ni. 200. Main teka-teka je. 700. 700 ringgit lah. Ringgit lah. 700. Main teka-teka je Cik Wai. Okey Kak Yati. Okey. So 2022 memang saya akan buat kelas macam ni lah untuk korang. Kelas matematik untuk orang dewasa. Tahun 2023 tak ada duit lagi nak bayar. Apa kita buat? Kita bayar lagi 3.5%. Bayar upah simpan je. 700. Tahun 2024 tak ada duit lagi nak bayar. Jadi berapa? Bayar lagi upah simpan 700. Tahun 2024. Sorry, 25. Tak ada duit nak bayar lagi 700. Okey. Berapa lagi? 2026. Tak ada duit lagi nak bayar. Bayar lagi RM 700.
berapa lama nak buat? Suka hati lah. Kalau kita rasa uh, kalau kita rasa 20,000 ni dah cukup, kita tak payah buat dah belanja hangus. Belanja hangus dengan emas ni bukan satu kewajipan, tapi dia adalah sebagai satu strategi. Okey? Katalah kita buat 5 tahun. 5 tahun 5 tahun kita tengok katalah emas naik berapa saya kat 10%, boleh? Katalah emas naik 10% setahun. Katakanlah emas naik 10% setahun. Bermakna 5 tahun 5 tahun sama dengan 50%. 10%. Jadi kita tengok berapakah nilai emas dalam holding inventory kita sekarang? Berapakah? Jadi 26,66666 campur dengan 50%. Berapa value dia sekarang? 3999. 39,999. Okey? Nombor 9. Oh, perfect. Okey, 3999. Kita dah bayar berapa kali ni? 5 tahun kan? Tolak balik RM. Tolak balik 3,500. Berapa bersih kat tangan? Yalah, yang kita bayar pun kita kena kira lah. Kan? 36,499. 36,499. So, kalau Wan nampak, Wan daripada Senawang nampak, adakah ini berbaloi? Okey, yang ni okey boleh. Coach berbaloi. Okey. Ini konsep dia. Kalau you nak second scenario, ini untuk dibuat sekali. Tahun pertama 20,000. Tahun kedua pun dibuat lagi 20,000. Tahun ketiga pun dibuat lagi 20,000. Jadi dia punya loan tu bertambah. Saya faham Wan. Sebenarnya saya faham. Wan. Ya. Sebenarnya aku faham sangat. Engkau malas nak kira, kau suruh aku kira kan? Jadi senang je. Apa kata korang bawa homework malam ni? Kalau rugi kau beritahu aku besok. Malaslah korang ni. Compounding bayaran. Compounding bayaran. Saya faham tu. Saya boleh tunjuk, bukan saya tak boleh tunjuk. Korang buat cuba kau buat selama kau buat benda tu kan. Kau buatlah kau buat macam ni tau. Kau ambil 5 kertas A4. Kau ambil 5 kertas A4. Lepas tu kau buat tahun 2001, 2022, 23, 24. Buat benda yang sama. Lepas tu kau keluar balik 5 lagi kertas A4. Okey. Lepas tu kau buat result kat bawah tu. Untung ke rugi? Fahamlah korang ni. Saja nak suruh aku kira kan. Saya boleh kira. Saya ya. Nak tanya. Kan? Kalau maknanya belanja hangus tu kan kita buat tiap-tiap bulan kan? Okey. Betul tak? Okey. Kemudian maknanya tiap-tiap bulan kita buat belanja hangus. Maknanya senang cerita bilnya berasingan lah kan? Yes, betul. Berasingan. Receipt je berasingan. Berasingan kan? Sebab tu bila kita nak buat contoh macam Wan tanya tadi kan, saya bagi tip lah. Bila contohnya kita nak buat kita nak buat tahun-tahun, kita buat macam ni. Kita kena ada file report 2021. Berapa banyak kita buat Arano. Kemudian masuk tahun 2002, kita jangan sambung dari situ. Kita buat file tahun 2022. So baru kita boleh monitor. Faham tak? Mungkin kita rasa okeylah. Tahun ni dia akan berlaku pada tahun kelima. Sekarang tahun berapa? Sekarang ni tahun 2000. Sekarang ni pada tahun 2026 kita dah dapat untung untuk tahun yang 2021 punya. Masuk tahun yang ke 2027 kita dah untung yang kita buat untuk tahun 2022. Masuk 2028 kita dah untung yang kita buat pada tahun 2023. Dia bisnes lain-lain. Nak cerita kan. Dia lain-lain file. Konsep dia macam tu. Maksudnya berlayer-layer lah ya coach. Yes, berlayer-layer buat kata Kak Hayati Kasmon. Betul kan? Betul. Daripada Parit Raja. Contohnya macam itulah. Raja. Pontian, sorry. Saya nantilah kalau saya berkesempatan, insya-Allah nanti saya buatkan dalam Excel lah sebab kalau nak kira manual ni pun
tahu dah. Korang malas tanya, kau suruh aku kira. Jadi nanti saya buat dalam Excel, dia ada formula. Bayangkan kalau selama 10 tahun kita buat belanja hangus. Nak? Siapa nak? Ya nak. Nak. Korang Okey, tu hantar, okey. sebab saya tak ada kerja lain nak buat, korang hantar RM10 dekat akaun GSA So kalau kat sini ada 53 orang dapat RM530. Bolehlah cover Food Panda untuk 3 hari. Kan? Ya, Okey Boleh, lah. boleh. Barulah No semangat. problem. Barulah semangat. Baru semangat nak buat untuk 10 tahun punya belanja hangus. Pakai Excel. Letak satu nombor, kita buat macam ni lah. Bayangkan kalau setiap bulan kita buat belanja hangus 500. Saya kira terus untuk 10 tahun. Kira siap dengan upah lagi, siap dengan untung Okey, lagi. no problem. Kita guna OPS je. Nampak tak? Korang memang cukup RM10. Apalah ada bagi rakyat Malaysia kan? Ya, betul. Jadi apa kata? 100 lah, 100. Kenapa? Gerak-gerak korang je. Wan. Coach, nak tanya sikit, Coach. Siapa tanya Wan? Lan. Ya, Lan. Apa tu, emas sebenar anda tu macam mana boleh dapat yang 2666 tu? Lan ni dia betul-betul menarik soalan ni. Okey. Tertinggal ni kot. Saya tertinggal ni. Macam mana kira dia tu? Biasalah, aku dengan kau dah lama Lan. Okey, macam ni Lan. Tahun 2001, tahun ni lah. Okey. Lan tengok Lan dah buat pinjaman Aranu 20,000. Okey, Bermakna 20,000 tu mewakili 75%. Okey, Bermakna emas sebenar Lan adalah RM26,666 lah. Oh, okey. Maknanya 20,000 tu dah 75%. yes. Okey, mana yang 26 tu belum belum kali dengan 75%. Betul. Okey. Patut Okey. buat hari tu. Masa buat GA tu lah hilang malam 400 yang pergi pula kan. Dah kau 75% lah, takkan aku. 25% lah, 25% dah holding inventory. Yes, betul. Okey. Tu yang kat situ pening sikit. Tak apa. Kalau kau tak tanya, sampai bila-bila aku tak tahu kan. Sebab tu kita buat Betul. sebab tu kita buat sesi santai petang-petang ni. Terima kasih, Coach. Saya pun perasan juga. La ilaha illallah. Aduh. Afan. Saya ada tanya ke Emil tu, kenapa macam duit saya hilang? Mana ada hilang? Yelah, itulah saya tak faham yang tu lah. Okey, faham dari ni. Okey, faham bagus. Tak apa, dia proses. Dia adalah proses untuk kita belajar. Sebab kita belajar, bayang kita belajar darjah 6. Sekolah rendah pun 6 tahun, sekolah menengah pun 5 tahun. Lepas tu masuk universiti lagi 5 tahun. Nak belajar ni kena lama. Anda bayang anda nak jadi jutawan emas. Takkanlah nak belajar sekali dua kan. So insyaAllah saya akan buat. Tapi saya bagi tahu lah, saya punya coaching lepas ni, saya punya masa bersama anda selepas ni adalah setiap Rabu dan Khamis. Okey? Sebab hari Isnin kita ada dengan BSG, dengan apa? Dengan Senior Merchant Emily. Hari Selasa dengan Puan Aida. Okey? Kemudian hari Rabu anda dengan saya Merchant. Kemudian hari Khamis anda training dengan saya. Hari Jumaat anda training dengan Puan Amy. Hari Sabtu anda training dengan Puan Aida balik. So hari Ahad kita rehat lah. Okey. Kita kan manusia biasa. Okey. Jadi kita tahu nak buat bisnes ni Isnin sampai Sabtu je masa kita sejam. Ahad kita happy hour, kita bersama dengan family. Yelah nak shopping, nak tengok Shopee apa benda nak beli. Okey. So macam itulah jadual. Mulai hari Rabu saya akan buat live dalam Facebook group. Saya akan bagi link pada anda semua. Anda kena masuk Facebook group tu. Dan anda boleh bawa semua anda punya prospek, kawan-kawan semua duduk dalam Facebook group tu. So saya akan live daripada sana sahaja. Maknanya tak ada sesi Zoom. Coach Sofa itu yang BSG saja ataupun yang Coach Sofa ini Boolean Star sahaja. Yes, bagus. Sebab apa tau? Sebab bila saya buat live dalam Boolean Star, apa yang saya cakap semua ada dalam tu balik. So nanti bila anda ada prospek, malam ni aku tak sempat lah nak tengok live malam. Jadi apa kita buat? Kita boleh tag nama dia dekat posting tu. Kita tag nama dia. Inilah yang semalam. Nampak tak? Untuk budak ni, ni nampak ni. Saya dah buatkan untuk dia GLA 1x10 unit.
Mantul. Mantap. Sekarang umur dia lagi 2 bulan nak cukup 2 tahun. Boleh booking jadi menantu. Masya Allah. Nah, nampak? Coach, Ya, aircon join boleh buat GLA juga lah. aircon join tak boleh. Sebab bawah 18 tahun tidak boleh terlibat dengan mana-mana instrumen kewangan. Oh, okey. Jadi saya dah buat file lah. Saya dah buat file yang mana saya beli untuk budak kecil ni, saya print. Ini file dia. Okey, faham. Tak adalah gaduh-gaduh dengan adik-beradik. Ini bapak aku beli untuk aku tau, tengok nombor. Dia ada kan ada nombor, ada tarikh kan. Betul. Faham. Itu Coach Safa kena jumpa susun tu tuan lawyer kita nak buat pesaka tu. Nak bagi tuan nanti dia mau bergaduh nanti tu adik-beradik. Kamu lebih kenapa? Kenapa aku kurang? Gaduh. Itu juga sebab tu saya cakap hari ni pada peringkat sekarang tuan-tuan, anda bersama dengan saya sampai satu masa nanti tau. Bila anda ada banyak duit nanti tau. Saya dah tak cerita pasal GLA dah tau. Dah tak sempat nak cerita pasal GLA ni dah. Apa yang saya buat, saya akan cerita dengan anda bagaimana nak urus duit pula. Faham tak? Waktu tu kena ada pengurusan wasiat, kena ada will. Will. Tulis kan? Jadi semua benda tu kita ada dalam tim kita. Cuma peringkat awal ni. Cuma sekarang ni cari duit banyak-banyak. Yang akak buat siap-siap tu yang harta yang ada sekarang. Harta Ismit Ulang Raja tu. Sekejap Bos dah marah. Sekejap. Harta Ismit Ulam Raja kena jumpa sedia akhlakan tuan. Okey, sambung balik. So tak apa, soalan yang baik juga, soalan yang apa? Yang saudara Izwan daripada Senang tu sebenarnya semua orang nak tahu kan? Semua orang nak tahu kalau saya buat selama 5 tahun berapa yang saya boleh anggarkan kalau saya buat kan. Tak apalah, nanti kita buat ni lah, kita buat Excel. Kita try masukkan dalam Excel. Terus calculate untuk 10 tahun. InsyaAllah anda doakan saya ada kelapangan masa untuk buat. Sebab bagus juga. Tak payah saya nak kira manual-manual macam ni dah. Okey. Untuk Boolean Star ni beritahu lah saya buat apa sajalah untuk korang. Sofa. Ya. Okey, boleh tanya sekarang. Okey. Kalau yang orang meniaga yang plantation kan, dia orang ada banyak duit lah beli baja buat tanaman. Jadi kalau duit dia mungkin dari syarikat lah. Ada apa cara untuk dia orang SSM kena daftar dia orang kat SSM ya? Okey. Saya buka akaun saya lah. Okey. Untuk jawab soalan daripada Paris. Oh, nampak banyak akaun lah. Aduh. Ada juga akaun yang saya tolong jaga. Okey. Korang tak banyak beli emas ke hari ni? Saya 2 kali beli. Tadi Coach suruh relax. Hari cuti tak beli emas. Beli Shopee. So duit tu tak beli emas, beli Shopee. Saya beli TSA. Tak patut sampai pukul 4 petang, komisen baru $320 lagi. Biasa kalau 4 petang ni dia dah sampai dekat 1000 lebih lah. Okey, gurau. Okay. Hujung minggu cuti. Hujung minggu semua tak beli lah korang ni. Hujung minggu shopping. Hujung minggu kita orang pergi shopping lain. Okay. So kalau anda tengok, ini nama saya. Ini nama saya dah. Muhammad Safaruddin bin Ahmad. Dan saya buat pendaftaran. Tak nampak. Coach. Share lagi, belum share. Tak nampak saya tak share screen. Allahumma salli. Tak nampak. Nampak akaun banyak tu. Dia share muka je. Okey. Sorry. Kadang-kadang bila dah lapar macam tu lah. Beras belum beli.
Hari ni tak boleh berat, hari Sabtu. Hari Sabtu Ahad orang rumah kena cuti. Memang saya cutikan dia. Okey, nampak skrin Nampak skrin Nampak. Okey. Anda tengok apa nama saya Muhammad Safarudin bin Ahmad. Saya daftar guna syarikat. Nampak? Saya daftar guna syarikat. Apa nama syarikat saya? Nama syarikat saya Muhammad Safarudin bin Ahmad lah. Assalamualaikum. Nama SSM boleh daftar pakai SSM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya je. Guna link kita juga je Sofar. Ya, kalau nak daftar syarikat, kita kena melalui admin. Ada special form. Tapi link kita lah. Dalam form tu kita bagi tahu lah kita yang referral. Okey. Dan kalau anda tengok pula dekat sini reseller access, kita pergi dekat reseller challenge board. Mari kita tengok. Okey, so ini semalam punya. Alhamdulillah ada berapa nama tim kita. Ahmad Syariman daripada tim kita. Alhamdulillah mak dealer kita Siti Suhaimah dapat nombor 8. Lagi siapa dalam ni tak nampak ini je lah. So nampak tak? Syarikat ladang boleh ke? Boleh, nampak tak ni? Ini Nadiris Group, saya melihat. Boleh? Yang penting syarikat tu ada akaun. Sebab nak jual balik kan. Duit masuk akaun. Okey, terima kasih. Kali 5. Okey, kalau kali 5, kita tengok pula kali 5. Ada nama tak? Anwar Siddiq. Ya, kita punya tuan lawyer. Tuan lawyer kita dapat tempat ke-7. Tahniah. Dapat nombor 7. Siddiq Akhlakan. Siddiq Akhlakan ada. Itulah. Okey. Fatih. Weekly. Mari kita tengok weekly pula. Kita tukar weekly. Ini shock tau kalau kita bakal semangat satu sama lain . Kita tengok top 10. Top 10 untuk minggu ni untuk CLA 1 kali 10. Kita tengok mak dealer kita. Mak dealer kita tempat ketiga. 55 unit. Ini nak cerita ini nak cerita direct Ini cerita direct tau. Ini bukan cerita group sale. Okey. Mana Cikgu Saimah memang kerja kuat lah. Anda kena, siapa yang tim Cikgu Saimah kena follow dia. Okey. Lagi siapa ada nama ini? Zaidi bukan Ni bukan Zaidi kita dah. Bukan. Okey. Kita tengok ke bawah. Ada lagi Cik. Dia lagi untuk 1 kali 5 pun dia lagi. Rahsia dia macam ni tau. Bila cikgu kita jangan lupa nombor 9. Kita ada Coach Firdaus. Biar rahsia. Nampak? Nombor 9 tu kalau Nurul Ain tu itu adalah Coach Firdaus dia yang biasa duduk dekat weekly ni kalau dalam tim saya. Dia kalau tak Cikgu Suhaimah, Coach Firdaus. Tak Coach Firdaus, Tuan Syariman. 3 ni memang selalu ada dalam carta. Sebab apa tau? Sebab dia orang ni dengar cakap saya, dia orang melebar. Anda kena melebar. Maksudnya jumpa orang, cerita dulu pasal nak buka emas, buka akaun simpanan emas, lepas tu daftar RM10. Lepas tu kita buat kelas. Nampak tak? Dia kena macam tu. Anda kena ramai. Kalau boleh sebelum bulan 10 ni, tulis besar-besar dekat dinding tu, target road to 1000 client. Boleh tak? Kalau anda takut tengok nombor tu, takut tengok nombor 1000 tu, 1000 tu pun takut nak jumpa anda. Percaya tak? Tapi nampak tak? Nama syarikat memang ada dalam ni. Hari ni tak berapa banyak. Nama koperasi pun ada. Coach, yang weekly ni dia akan mula masuk kata berapa kalau 1 kali 5 berapa ke atas boleh masuk dalam table ni lah. Dia kira 10 yang terbaik. Okey. Saya nak tengok Cik Mio, hati-hati Cik Mio, minggu depan saya nak tengok ada Tu unit dia paling rendah 40 unit. Paling rendah 40 unit kalau untuk top. Jadi anda boleh tengok dekat mana benda ni? Anda boleh tengok dekat reseller.
Lepas tu jangan lupa duit banyak-banyak Masuk kita situ. kena bayar cukai. Cukai. Sebab tu nanti kalau duit anda dah banyak, saya suruh anda buka nama syarikat. Senang nak urus cukai. Faham? Sebab dia consider expenses. Kalau nama sendiri dia panggil spending. Jangan risau, syarikat akan benarkan kalau ada alasan. Kalau sekarang komisen baru 400, tak payahlah tukar dulu, relax dulu. Kan? Okey, lagi apa? Itu je lah. Okey, open soalan. 4:30 kita tamat sebab lagi 8 minit. Saya makan waktu US Open. Maksudnya dekat US pukul 8 pagi, saya baru nak makan nasi dekat Malaysia. Sebab bangkan saja Kak, saya Sabtu Ahad Food Panda. Coach, kau nak tanya coach. Buat lepat ke apa Cik Pian kita tu? Dengan daun pisang elok. Ya. Buat lemang. Hai. Kau nak tanya apa tu kalau macam Sabtu Ahad ni kan? Sabtu Ahad ni kalau kita jual, dia akan masuk hari ni juga ke ataupun dia masuk hari Isnin nanti? Boleh jual cuti. Isnin akan masuk lah. Lan nak jual apa? Nak jual GSA ke? GSA. Jual kat saya Lan. Jual kat saya. Oh gitu. Mana dapat cash lah. Siapa-siapa nak jual GSA, Roger saya Maknanya kita akan transfer je lah. Transfer kat saya bagi cash. Apa masalah? Alright. Kalau itu Sabtu Ahad lah, kalau hari kerja on ni lah. Kalau hari kerja pun kau jual lah. Ni, kalau hari kerja pun kau jual kat aku, kau jual kat company pun harga sama. Kau jual kat aku, harga sama juga. Harga LME. Alright. Siapa nak jual Roger? Amba beli. Roger. Kita jual sesama kita lah. Banyak sikit. Okey, Kak Mariati nak tanya apa Kak? Lama tak dengar Kak tanya. Ini Kak Mariati pada Johor kan? Ya Kak? Kak Mariati? Soalan? Okey, korang tak nak tanya lah tu. Dah pandai, okey? Dah terror dah. Aku jealous lah tengok si Pian ni buat lemang. Mentang-mentang dia duduk kampung kan. Kita duduk kat Seremban tak ada siapa. Aduh. Duduk bandar tu. Bukan kampung ni bandar ni. Yalah, belakang dia pukul buluh. Okey lah. Tu tanya Cik Amran. Dia orang syok lah. Dia orang duduk sebelah-sebelah. So, tak ada apa soalan lah. Kalau tak ada apa soalan, kita ada. Bila nak habis je ada soalan. Terus kalau kita masuk kat USA, kita ranukan, duit tu kita keluar untuk beli JLA, kita tak ada punya. Okey. Soalan yang baik. Okey. Saya kena share screen balik. Sebab saya tak nak anda buat benda yang kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan? Dia macam ni dah. Okey. Memang ada mazhab dekat luar sana. Mazhab lah. Mazhab siapa saya tak tahulah. Tapi memang dia cakap, kalau kau nak buat, engkau beli dulu. Dia cakap apa tau? Dia cakap ni. Ini A. Dia cakap, beli GSA, kemudian buat GAA, kemudian baru buat GLA 1/10. Okey. Secara asalnya kita kena tahu dulu. Bagus ke tak bagus? Tak. Kalau kita buat macam ni, dia tak bagus untuk orang yang tidak ada commission payout. Sebab apa? Kalau dia buat macam ni, sini dia beli, sini dah ada spread berapa? 7%. Kemudian dia buat sini pula, dia ada tanggung lagi 3.5%. Sini ada lagi berapa? 3%. Sebab tu daripada awal tadi, saya ajar anda kira pasal spread. Itu tajuk dia. Saya nak anda faham apa itu spread. Okey.
Ini akan berlaku rugi kalau anda beli direct GSA guna PFX. Bukan rugi. Ayat dia sini. Bukan rugi yang saya betulkan. Lambat untung. Bukan tak boleh buat. Tapi saya beritahu dia lambat untung. Kalau tak kisah, boleh buat. Faham tak? Tak kisah ke lambat untung? Alah, saya tak apa. Saya memang suka lambat-lambat. Kenapa tu lambat untung tu? Kan ni, kita beli GSA dah markup 7%. Sebab kita pakai PFX. Nampak tak? Okey. Dah. Jadi total sini dah jadi berapa persen? Cuba kita kira 13.5. Spread kat sini adalah 13.5. Dah pandai kira spread kan? Alhamdulillah kelas ni jadi. Okey. Ini kalau anda beli direct guna PFX. Tetapi kalau anda beli guna commission payout, kalau kita beli commission, kita beli GSA guna commission payout, ada spread tak? Ada. Kosong spread. Kalau kita buat GLA, yes, GAA. Ini kita kena 3.5. Ini saya ambil kira untuk setahun lah. Tapi kalau juga, kalau kita buat 2 hari je macam mana? Panjang lah kita nak kira. Saya kira terus je 3.5. Saya bundarkan terus. Lepas tu GLA 1 kali 10, 3%. Yang ini, okey. Sebab beli GSA guna commission payout. Faham tak? Beza Nampak tak beza dia? Jadi kalau nak buat strategi yang convert ni, inilah gali-gali ni saya syorkan guna commission payout. Baru cantik. Ni. Kalau pakai ni, yes, saya setuju. Menjawab soalan Kak tadi, Kak Rosita? Menjawab dah. Jadi buat komisen banyak-banyak, duit komisen tu jangan habiskan je. Buat macam ni lah. Dan saya sendiri memang buat yang ini. Personally saya buat ni. Yang ini. Macam nak tunjuk rutin. Kau buat yang nombor 2 lah. Saya buat nombor 2 sebab saya kan ada commission payout. Tak apa, masa anda akan sampai. Sebab saya bernasib baik sebab saya percaya lebih awal. Faham tak? Saya jumpa dia lebih awal. Dan setiap orang, Allah dah atur dah rezeki dia. So, bila kita ada commission, kita buat macam ni. Kalau tak ada commission, apa jalan yang terbaik? Buat yang nombor 3. Kalau tak ada commission, beli direct. GLA. Dah untung. Okay. Beli direct GLA. Bila dah untung, convert masuk GSA. Kemudian GAA. Kemudian GLA. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau bila dah untung, anda convert pergi GSA, dia jadi harga sama balik. Beli terus GLA. Terus GLA je. Okey. Nampak tak? Jadi kalau tak ada commission, buat pakai ni. Sebab tu saya cakap, kalau you tanya, show me the money ada dekat reseller program. Bukan masalah kita tahu orang ke, tak percaya orang ke, macam mana nak cakap. Sebab tu saya buat kelas Marketing War 2.0. Sebab saya nak bantu lebih ramai lagi orang boleh closing. Boleh mulakan buat marketing. The best marketing is when you not do marketing. Cakap Jawa pula. Okay. Marketing ni waktu kita tak buat marketing tu yang best. Sebab itulah tadi saya berkongsi dengan kawan-kawan. Okay. Saya stop sekejap.
Saya share balik desktop. Habis dah Kita dah sesi sembang-sembang ni. Jadi tadi saya buka gambar ni, tutup pun saya buka gambar ni. Okey. Jadi semua dalam hidup kita akan jadi kisah hitam putih. Semua dalam hidup kita akan jadi kenangan. Kenangan harga GLA hari ni 260 berapa apa? Okey, harga USD hari ni, harga GLA hari ni 254. Suatu masa nanti harga GLA 1/10 254.29 sen ni pun dia akan jadi hitam putih dalam hidup kita. Apa maksud dia? Dia akan jadi kenangan. Jadi kalau ada duit boleh beli sekarang. Kalau masa dulu pada tahun 2021 manusia membeli emas di kedai emas. Rasa-rasa pada tahun 2040 pada tahun 2040 akan keluar gambar tu gambar pian tengah beli emas. Dia cakap pada tahun 2021 manusia masih membeli emas di kedai emas. Sebab tahun 2040 saya rasa semua dah pakai bullion bank. Gambar 2019 macam lama gila. Padahal baru 2 tahun je. Jadi gambar ni memang sengaja saya ambil. Sebab apa? Sebab nak tunjuk pada korang. Semua benda akan jadi kehidupan hitam putih tak lama lagi. Betul. Nanti kita ambil gambar ni. Kita ambil gambar. Oh, patut saya letak gambar ni dekat pajak gadai tadi. Nanti saya buat gambar baru lah. Pajak gadai. Pada tahun 2021, manusia masih guna pajak gadai. Anda bayang lagi 2025, semua orang buat GSA, semua ada GAA. Bila dia orang nak pergi pajak gadai? Saya baca berita 2024, Indonesia sendiri akan buat bullion bank. Bayangkan rakyat dia berapa ramai semua through handphone. Ada yang cakap nanti kalau handphone hilang macam mana? Kalau handphone hilang, nanti kalau internet hilang apa semua kan. Yalah, terlalu banyak benda, sama ada kita dimomokkan atau kita takut diri sendiri bahawa dunia hari ni sedang berubah. Itu kena terima. Bayangkan saya duduk dengan anak, mengajar anak kat sekolah, mengajar anak kat rumah dah setahun belajar kat rumah. Dulu, lebih kurang 3 tahun lepas, saya dah beritahu pada isteri dah. Saya nak berhentikan anak sekolah, saya nak ngajar sendiri je. Homeschooling. Itu 3 tahun lepas dah. Rupa-rupanya betul-betul ngajar anak kat rumah sekarang. Okay. Okay. So, hai. Kenapa Mi? Okay. Penat tengok gambar tu sedih Sedih tengok gambar tadi. 2019 manusia masih makan di kedai emas. Sedih jadi hidup kita ada hitam putihnya. Jadi kita akan jumpa hari akan datang. Saya pastikan hari Isnin ni bawa ramai-ramai masuk BSG punya group meeting sebab ada benda yang menarik. Dan saya rasa mungkin tak ada kot. Saya rasa Isnin ni tak ada kot. Raya. Saya rasa tak ada kot. Okey, memandangkan Isnin, Selasa, Rabu ni kita tak ada buat meeting. Kita akan buat sesi-sesi jumpa makan lemang depan Zoom meeting insya-Allah. Kita akan buat makan lemang. Okey, tapi kat rumah masing-masing. Saya mengambil kesempatan pada hari ini. Aduh, sedih pula rasanya. Coach, sebelum ucap. Nak minta maaf dah ni. Kejap. Ada lagi. Tadi kata kita nak cerita pasal GAA. On the surface je, kena go detail ke tak? Tak ada, dah habis dah. Saya untuk GAA, apa yang saya buat, anda akan bayar akaun GSA saya RM10. Okey. Saya akan buat formula kira untuk 10 tahun. Saya tolong jawab kan, macam mana kalau kita buat GAA ni 10 tahun? Kan tiap-tiap bulan, tahun ni nak kena bayar berapa, tahun kena berapa. Jadi saya tolong kira kan. Sebab saya tahu sebenarnya korang saja nak suruh aku kira. Jadi malas nak kira kat sini, saya buat formula Excel nanti. Nah. Okay. Nanti one to one lah. One to one ada benda saya nak tanya ni. Okey. Letih one to one. Okey. Jadi ulang balik, ambil mood balik. Okey, terima kasih. Pasal lagu raya, Ada lagu raya. Lupalah nak standby lagu raya tadi. Kan tak boleh sambut raya Kita tahu apa pun marilah kita ambil iktibar daripada event besar, daripada satu peristiwa besar iaitu Raya Korban. Okey, yang mana hari ni kita tahu kita dah berkorban duduk kat rumah lama. So jangan jadikan pengorbanan tu satu benda yang sia-sia.
Jadi sementara dia masuk kat rumah ni, ajak orang buat buat quantum metal. Daftar quantum metal. Rugi tau, duduk rumah tak buat apa. Baik kita register orang. Okey, saya selaku founder kepada Boolean Star ingin mengambil kesempatan mohon maaf kalau ada kesilapan sepanjang daripada kita berjumpa, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha in advance. Okey. Dan hari ini hari ini saya harap semua orang dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan jangan lupalah makan lemang tu beringat sikit, sebab lemang nanti naik kolesterol, darah tinggi pula. Sebab kalau anda masuk hospital darah tinggi, dekat hospital tu kan penuh orang sakit COVID. Kan dia ada risiko lain pula. Jadi banyak punca nak jadi dalam hidup ni kan. So sekian dulu pada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat